Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 bagi kelas 2 adil dan 2 fasih. Jadi kita dah ikut jadual baru iaitu hari Rabu 10 hari bulan 3 2021. Jadi masa pertemuan kita pukul 11 hingga pukul 1.30 petang ya. Okey, baiklah, kita sambung pada pelajaran hari ini. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Okey, kita masih lagi bab 2, reka bentuk mekanikal. Okey, kandungan asas kita iaitu 2.2.1, mengenal pasti komponen mekanikal. Okey. Yang kedua, 2.2.2 menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Objektif pembelajaran kita hari ini, semua murid dapat mengenal pasti komponen mekanikal. Okey, yang kedua dapat menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. Jadi ada satu produk iaitu basikal. Bagaimana produk sebuah basikal ni berfungsi? Kita akan pergi pada sistem yang terdapat pada produk tersebut. Baiklah, di akhir pembelajaran kita hari ini, murid berjaya menamakan komponen mekanikal dan fungsinya. Okey, contoh yang terdapat pada basikal, kita dapat menyatakan fungsi pada setiap komponen mekanikal yang terpasang pada basikal tersebut. Baiklah, kita pergi pada isi kandungan kita pada hari ini. Okey, reka bentuk mekanikal. Kita dah belajar prinsip dan elemen reka bentuk. Lepas tu kita belajar tentang sistem mekanikal. Jadi hari ini kita pergi pada apa itu sistem mekanikal. Okey, sistem mekanikal ialah suatu sistem yang dapat mengurangkan tenaga manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi manusia ni dia menggunakan kudrat, contohnya naik basikal kan, di kayu kan. Okey, jadi tubuh badan manusia ni pertama sekali akan berlaku kata orang kepenatan. Jadi kat sini tenaga yang digunakan oleh manusia dapat dikurangkan. Gabungan komponen mekanikal, contohnya macam ini, gegalas bola, ada rantai, ada pedal, ada steering, ada sistem brake, ada jenis-jenis gear, rantai semua. Okey, komponen-komponen tersebut apabila kita gabungkan, maka dia akan jadi suatu produk yang berfungsi, bergerak ataupun berputar. Dan fungsi ini bertujuan untuk memindahkan suatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okay, nanti kita akan pergi pada lebih mendalam tentang sistem mekanikal, jenis-jenis sistem mekanikal ni. Okay, kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, apakah komponen mekanikal itu? Kita dah tahu bahawa sebuah sistem mekanikal dia mempunyai beberapa bahagian ataupun komponen tertentu yang bergabung. Iaitu sistem mekanikal ialah beberapa komponen yang berfungsi sebagai pengantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Jadi sistem ini merupakan mekanisme. Maksudnya semua sistem yang kita gabungkan tu adalah dipanggil sebuah mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Okey. Jadi contohnya kita nak suatu output lah. Output. Apa itu output? Keluaran. Okey. Nak pergi dapatkan output, kita mesti ada sistem. Jadi sistem tu adalah gabungan mekanisme. Komponen dan bahagian-bahagian. Jadi komponen-komponen, bahagian-bahagian akan membentuk satu sistem, dan bila
sistem tu lengkap, kita panggil dia mekanisme yang dapat menghasilkan suatu hasil ataupun keluaran yang kita harapkan, iaitu meningkat lah. Kalau kita buat sistem, kita cipta bahagian-bahagian dan komponen, last kali dia dapat outputnya dapat merendahkan pengeluaran. Output kita makin kurang. Jadi tak gunalah sistem tersebut. Jadi sistem tadi fail. Jadi kita nak dia meningkat. Jadi untuk menghasilkan sebuah reka bentuk yang dikehendaki, pelbagai komponen mekanikal. Jadi sistem mekanisme ni ialah kita ambil komponen mekanikal. Sebab kita dah belajar hari ni lah mekanikal yang digunakan secara berasingan ataupun gabung. Jadi sistem bahagian-bahagian kita gabung, ataupun bahagian saja, ataupun komponen saja, ataupun kedua-duanya kita gabung, maka menjadilah satu sistem mekanikal. Komponen ini saling berkait untuk menyelesaikan masalah ataupun tugasan. Dia saling berkait antara bahagian-bahagian komponen-komponen ni untuk dia berpusing, dia berputar dan dia bergerak. Tugasannya berpusing, berputar dan bergerak seperti yang dikehendaki oleh pengendali. Maksudnya kita lah, orang yang mencipta sistem nakkan suatu mesin tersebut ataupun komponen sistem tersebut mesti mudah dikendalikan, dan outputnya meningkat. Okey, kita teruskan. Okey, ini contoh komponen mekanikal. Yang pertama, kedua, yang pertama adalah gear. Banyak jenis gear nanti. Okey, pautan. Ketiga, twill ataupun tuas. Keempat, takal. Kelima, tali sawat. Keenam, aci sesondol. 7, aci engkol. 8, gelongso. 9, galas berbola. 10, bindu. 11, rantai. Jadi kita ada 11 jenis komponen mekanikal. Okey. Jadi ini jadikan ingatan bagi kamu. Yang pertama sekali, bila kita nak tahu apa itu gear, ciri-ciri gearnya apa. Okey. Nanti kita akan masuk pada setiap komponen mekanikal tersebut. Okey, pergi pada slide yang berikutnya. Okey, ini dia. Kita masuk pada komponen yang pertama, yang ada pada sistem mekanikal, iaitu gear. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gear. Gear yang pertama ialah gear serong. Cuba lihat gambar raja, dia ada sudut 90 darjah situ, iaitu satu aci bertentangan. Dia mewujudkan serong. Kat sini serong berapa darjah ni? 45 darjah. Campur kat sini pun 45 darjah, maka dia akan sudut 90 darjah. Okey, gear taji. Jadi gear taji, shaftnya sama, selari, cuma putarannya semakin laju ataupun perlahan, sama ada dia bertentangan ataupun sehala putarannya. Gear helix, dia punya mata gearnya tu ada sedikit serong. Gear tulang herring sama, cuma dia ada, dia macam gear taji tapi bentuknya sedikit berbeza. Sebenarnya gear rak dan pinan satu bahagian dalam bentuk gear taji, satu lagi seperti rak. Jadi gear, rak dan pinan. Rak and pinan gear. Gear meter. Gear meter sama macam gear serong. Hampir sama. Sudutnya pun sama. Kemudian gear screw. Dia punya shaft satu bertentangan. Mata dia serong macam gear helix. Kemudian gear dalam, di bahagian dalam gearnya, ni gear besar, ni gear kecil. Shaftnya di sini. Ni dia punya
gegelung ni lah ataupun kelongsong, di mana gear kecil ni berada di bahagian dalam. Okay, gear serong pilin. Dia sama juga macam gear serong, tapi pilin gear ni bukannya ada sedikit berputar. Masih lagi sudut 90 darjah. Ni paksi axis ataupun aci dia. Okey, yang ini gear belitan. Ini bulatan, yang ini taji. Okey, ini untuk aci di sini, yang ini aci dia. Okey, menukar arah. Okay, jadi kita ada 10 jenis gear. Jadi kita kena tahu nama-nama gear ni. Apa pun basic pada gear ni ialah dia mempunyai gigi. Sama ada gigi itu serong ataupun pelbagai jenis, tujuannya adalah untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Jadi kita tahu bahawa kuasa gear ni daripada motor dihantar kepada gear, kuasa daripada motor, maksudnya motor bergerak, menghasilkan kuasa, dihantar melalui aci kepada gear, kemudian gear lagi barulah ada output. Jadi motor motor pergi pada gear baru ada output. Jadi kita ada dua jenis, dua pasangan gear. Jadi semua melalui dua pasangan gear. Jadi dia menukarkan sumber kepada penerima. Jadi kat sini ada dipanggil daripada motor bergerak, motor berpusing melalui batang aci terus kepada gear. Ni batang aci. Setiap gear ni sebenarnya ada aci. Ni aci. Ni aci. Cuma kedudukan aci tu kita kena tahu. Okey. Jadi terdapat jenis gear. Kita namakan gear pemacu ataupun lagi satu dipacu. Jadi pemacu ni dia mesti digerakkan oleh motor, dan dipacu maksudnya penghantaran kuasa daripada gear pemacu kepada dipacu. Jadi mana satu, sama ada satu gear tu pemacu ataupun satu lagi dipacu. Itu nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okey, terdapat jenis-jenis gear. Ni ada 10 jenis gear. Setiap gear ini mempunyai fungsi yang berbeza antara satu dengan yang lain. Kita teruskan pada slide yang seterusnya, iaitu yang kedua, sistem mekanikal yang kedua iaitu pautan, linkage. Jadi linkage tu maksudnya, okey, ni pintu, ni bahagian yang melekat pada daun pintu, yang ini dia punya pautan. Jadi bila kita buka pintu ataupun tutup pintu, pintu ni akan perlahan-perlahan bergerak. Jadi komponen ini berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan suatu sistem. Jadi ini ada satu bahagian, sini ada satu bahagian, sini ada dia punya sendi, ni satu bahagian, sini adanya bahagian dia, dan ini bahagian dia. Jadi dalam ni ada apa? Dia ada sistem lah, sistem mekanikal lah, apa dipanggil apa? Okey, panggil pneumatik ke, menggunakan sistem hidrolik ke. Okay. Biasanya simple je sistem ni. Dalamnya ada gear. Pautan link. Jadi pautan linkage ni antara satu bahagian kepada bahagian-bahagian yang lain. Kat sini ada banyak bahagian. Daripada slide yang berikutnya. Seterusnya, yang ketiga sistem mekanikal adalah twill ataupun tuas.
panggil lever. Tuil atau tuas ialah sistem yang berkaitan daya, beban dan fulcrum. Dia maklum kita pun dah belajar di peringkat sekolah rendah bahawa ni contoh penggunaan tuil ataupun tuas. Yang pertama pelayar gabung. Yang kedua contoh pada produk kereta sorong. Yang ketiga pada stapler paper, stapler kertas ni. Jadi apa ciri-ciri tuas yang pertama, kedua, ketiga? Kita ada 3 kelas ni. Okey. Jadi tuas-tuas ni dibezakan oleh kedudukan daya, beban dan fulcrum. Fulcrum kita panggil dia sanggar lah. Daya fulcrum berada di antara daya dan beban. Itu kelas yang pertama. Okey. Kemudian beban pula berada di antara daya dan fulcrum. Itu kelas yang kedua. Dan last sekali, daya berada di antara fulcrum dan beban. Jadi kita tengok kat sini lah. Fulcrum, beban, daya. Jadi hubung kaitnya apa? Okay. Jadi fulcrum sebelah kiri dia daya, sebelah kanannya beban. Itu kelas yang pertama. Tapi apabila beban di tengah, daya sebelah kiri ataupun fulcrum sebelah kanan, ataupun daya di tengah ataupun fulcrumnya, dia akan jadi kelas kedua ataupun ketiga. Jadi kalau kita nak ingat, kita ingat formula macam ni lah. Fulcrum, beban, daya. Okey. Kita buat macam ni. Okey, ada 3. Lepas tu pertama, kedua, 3. First. Okey, fulcrum, beban, daya. Lepas tu sebab daya, fulcrum, beban. Beban, fulcrum, beban. Lepas tu daya, fulcrum. Jadi kalau kita lihat macam ni, dia macam ni. Okey. Sambutan dia. Okey, DFB, DBF, FDB. Okey. Daya, fulcrum, beban, daya, beban, fulcrum, fulcrum, daya, beban. Kita ingat kat situ. Okey. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, seterusnya yang keempat dan yang kelima iaitu takal dan tali sawat. Dia berkaitan. Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada gandar. Ini roda. Tengahnya ada gandar lah, haki. Disangkutkan. Dengan menggunakan takal, beban menjadi ringan dan mudah untuk diangkat. Jadi kalau kita ada satu beban di sini, kita tarik beban tu, jadi mudah diangkat. Keduanya tali sawat. Tali sawat ialah digunakan dalam industri seperti pemesinan, conveyor dan pada motor. Apa itu conveyor? Conveyor ni macam alat untuk memindahkan barang daripada lori ke bahagian bawah. Turunkan barang daripada lori ke bahagian lantai simen untuk memindahkan barangan. Jadi itu dipanggil conveyor lah. Conveyor ni macam satu track yang boleh berputar, yang bergerak menggunakan tali sawat. Jadi tali sawat ni digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Ni takal pemacu, ni takal dipacu. Jadi dipacu ni maksudnya tayar belakang yang ini berada di bahagian enjin. Jadi disambung oleh tali sawat. Begitu juga ya, ni contoh.
Ini tayar bahagian belakang, ini enjin. Jadi bila enjin berpusing, dipanggil pemacu. Yang ini dipacu. Di enjin ataupun bahagian takal belakang ni adalah dipacu. Jadi penggunaan takal memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Contohlah ke atas, ini takal dipacu ni. Okey, kita pergi pada page seterusnya. Aci sesondol ataupun kita panggil camshaft terdapat di dalam kenderaan bermotor seperti kereta. Jadi dia digunakan untuk membuka dan menutup injap valve. Ini berada di atas kereta. Bukan di atas kereta lah, maksudnya di dalam enjin, berada di bahagian atas sebuah enjin. Di mana kat sini lah berlakunya tempat pembakaran dan berlakunya tempat pembakaran di bahagian ombor. Jadi aci sundul ni akan bergerak atas ke bawah menutup liang exhaust dan liang pembakaran lah. Kemudian aci engkol, dia bahagian bawah, maksudnya di tengah-tengah bahagian enjin. Kita lihat di sini, dia menukarkan gerakan linear, apa maksud linear, atas ke bawah. Jadi yang bawah tu ada engkol, ada engkol. Engkol dia bentuk dia naik atas turun bawah. Jadi dia akan turut berpusing, maka di sini akan jadi berpusing. Daripada gerakan linear kepada gerakan berputar. Daripada linear kepada gerakan berputar. Jadi berputar ni dia punya output dia. Di dalam kotak gear. Kalau ini acinya akan berpusing disebabkan oleh berlakunya pembakaran di dalam enjin. Jadi di atas enjin ni ada aci sesondol. Minyak masuk, api dinyalakan, maka berlakulah pembakaran. Bila berlaku pembakaran, ada lejang kuasa, jadi dia punya aci ni akan turun ke bawah. Jadi sentiasa berlakulah pembakaran di setiap ombor. Di sini ada 4 ombor. Jadi ini akan berpusing pada acinya, maka aci-aci ni akan berputar dan last sekali akan menggerakkan kenderaan. Dia akan pergi pada bahagian gear-gear yang sambung pada gandah tayar kereta. Okey, kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, gelongso slider. Gelongso ni berfungsi sebagai pengurang gesiran. Biasanya dekat mana kita jumpa ni? Pintu. Biasanya kalau pintu rumah, okey, dia letak beban. Okey, dia skrukanlah plate ni pada bahagian pintu. Bila pintu tu kita nak gunakan, okey, kita tolak ke kanan. Jadi gelongso ni dia ada kat sini dipanggil gegalas bola. Kat sini ada gegalas bola. Kita lihat gegalas bola, panggilkan dia ball bearing. Biasa kita lihat ni pada tayar motosikal, tayar basikal, dipasang galas berbola. Jadi galas berbola ni berputar, bertindak sebagai mengurangkan gesiran dan melancarkan pergerakan. Jadi bila ni berpusing, yang bawah mungkin kekal, maka bola ini akan mengurangkan gesiran di antara bahagian luar dan bahagian dalam. Mengurangkan gesiran sebab bola ni akan berputar lah. Jadi kurang gesiran. Jadi dia akan sentiasa berputar. Dia berada di mana? Dia berada di dalam sini. Berada di dalam. Jadi dia melancarkan pergerakan. Biasanya ada pada roda kenderaan. Tayar kereta, tayar motor, tayar basikal, kenderaan. Okey, seterusnya bindu.
Bindu ni ialah satu bahagian yang berada di pada muncung sebuah mesin gerudi lah. Dia digunakan, dipanggil bindu ni sebab dia muncung kan. Dia memegang dan mencekam mata gerudi. Jadi dia ada pengunci khas. Ni ada pengunci khas ni, ada lubang dia. Penguncinya bentuknya macam T, tapi belakangnya sini ada macam gear serong. Kita masuk dalam situ, kita pulas. Ni ada mata dia, gigi dia. Jadi mesin gerudi ni perlukan bindu untuk memegang, contohnya pembuka skru, pemutar skru, ataupun penepuk dinding, batu penepuk lubang, gerudi lubang. Seterusnya rantai ataupun chain. Kita tahu kan rantai itu kan, kat basikal ada, paling mudah lah, motosikal. Jadi rantai ni sebagai perantara bagi pengantar kuasa dua gear. Ni gear apa? Gear taji. Ni gear kecil ni biasanya berada di pada bahagian hadapan ataupun motor kan. Maka dipanggil dia pemacu lah. Yang belakang ni pada roda belakang dipacu. Jadi yang depan akan pusing dulu. Sebab ada motor yang menggerakkan dia, enjin yang menggerakkan dia, maka belakang pun ikut dia. Jadi dia akan memacu ke belakang. Jadi belakang tu dipacu oleh pemacu yang di hadapan. Itu rantai dan chain yang menghubungkan antara gear pemacu ataupun gear dipacu. Ini dia rantai. Jadi rantai itu sebenarnya bahagian-bahagian yang ada penyambung-penyambung melilit pada gigi-gigi gear. Okay, kita teruskan. Okay, bagaimana sistem mekanikal? Kita masuk pada subtopik yang kedua. Bagaimana kita nak memilih sistem mekanikal pada produk. Sebuah sistem mekanikal tu apabila melibatkan beberapa gabungan komponen, maka adakah dia sesuai untuk menyelesaikan sesuatu tugas? Okay. Dia bergantung kepada fungsi. Kita kena kenal pasti fungsi. Apa fungsi sebuah basikal? Okay, untuk memudahkan pengguna bergerak daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Jadi sebuah basikal tu mesti mempunyai komponen mekanikal yang fungsinya dapat memudahkan pergerakan. Jadi ciri-ciri basikal tu apa dia? Okey, kita lihat. Yang pertama mesti ada apa? Handle. Macam mana handle tu? Kita tahu bahagian yang paling penting. Sebab handle ni untuk kita mengawal laluan. Okey, pengguna dapat menggerakkan handle dengan bebas kerana menggunakan galas berbola bearing. Jadi dalam handle ni kita ada ball bearing. Kedua, mesti brake untuk membentikan basikal. Jadi kat sini dalam brake ni mesti ada tuas. Jadi tuas tu terletak pada bahagian ini dan bahagian hadapan cengkaman pada sisi tayar. Seterusnya roda. Roda untuk apa? Bergerak dengan lancar. Mana galas berbola yang ada pada roda? Itu bahagian tengah, di pusat pada roda hadapan dan roda belakang. Jadi bahagian-bahagian ini perlu lengkap. Termasuklah ada pedal. Di mana pedal ni untuk dikayu bagi menghasilkan tenaga daripada manusia, mekanikal manusia kepada pergerakan rantai antara gear dipacu dengan gear memacu dengan gear dipacu. Pusing. Jadi rantai ini memegang peranan sebagai komponen perantaran kuasa. Jadi kita kayuh dia, maka gear belakang berpusing, maka keseluruhan produk basikal ni akan bergerak ke hadapan lah. Disebabkan kayuhan tenaga daripada pengguna tadi. Jadi pedal kepada gear ni ialah melalui rantai, maka kita panggilkan ini satu set sistem mekanikal di mana rantai, gear dan pedal memegang peranan sebagai komponen penghantaran kuasa. Okay. Ini contoh sistem mekanikal berfungsi pada produk yang
dipilih. Paling simple lah ni, iaitu produk basikal. Jadi semua sistem mekanikal secara tak langsung kita dapat kenal, sebagainya berada pada komponen sebuah basikal. Okey, kita lihat balik semula lah. Yang pertama ada ball bearing pada handle-nya. Kemudian dalam brake ada sistem tuas. Dan roda ni ada galas berbola. Okey, pedalnya kat sini kita ada bahagian rantai. Kemudian gear kecil, gear besar, gear taji tu. Okay, kemudian kita ada ball bearing juga di bahagian tengah titik pusat pedal dan gear-gear kan. Ini satu contoh mekanisme yang mudah kita kenal pasti komponen-komponen sistem mekanikalnya. Okey, kita teruskan. Okey, habis pun. Aktiviti kita hari ni pelajar di Kendaki membuat nota I think slide 5 saja. Itu saja untuk hari ini.